Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Isyana binti Rahim and my metric number is 26GP19F1019. So now I want to present about the fishing, and the first is concept of recreational fishing activities. Okay, yang pertama ialah memancing rekreasi ni adalah memancing yang tidak dianggap sebagai penangkapan ikan secara komersial, dan memancing rekreasi ni juga didefinisikan sebagai menangkap atau mencuba menangkap ikan, terutama dengan menggunakan joran dan tali. Okay, yang terakhir untuk memancing rekreasi ialah memancing rekreasi juga dipanggil sukan, memancing untuk keseronokan atau pertandingan. Okay, memancing terbahagi kepada dua, bukan komersial dan secara komersial. Dan secara komersial ni ialah memancing yang digunakan untuk menyara hidup. The second part of fishing is about the purpose of recreational fishing. Okay, antara tujuan memancing ialah menyediakan makanan kepada manusia. Walaupun ada tujuan lain mungkin seperti bersukan, rekreasi, dan juga memancing ni untuk mendapatkan ikan hiasan atau mendapatkan produk ikan seperti minyak ikan. Yang kedua ialah memelihara stok ikan dan persekitaran laut. Yang ketiga ialah untuk mengekalkan pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang baru. Dan yang terakhir ialah menggalakkan penggunaan makanan tempatan. Slide is about the types of freshwater fish. Okay, freshwater fish ni ialah ikan air tawar, di mana ikan ini menghabiskan seluruh dan sebahagian dari hidupnya di air tawar dengan tahap kemasinan air kurang daripada 1.05%. Okay, antara contoh air tawar ialah sungai dan tasik. Okay, second ialah persekitaran ini berbeza dengan keadaan laut dalam banyak cara. Okay, yang paling jelas ialah berbeza dari segi tahap kemasinan air. Dan yang terakhir ialah untuk bertahan hidup di air tawar, ikan ini memerlukan pelbagai penyesuaian fisiologi. Okay, based on the slide, kita ada 5 types of freshwater fish. Okay, antara yang pertama ialah tilapia merah, ikan jelawat, ikan lampam Jawa, ikan patin, ikan puyuh, dan yang terakhir ialah ikan keli. Next, I want to tell about the types of seawater fish. Okay, seawater fish ni adalah ikan air laut atau ia juga disebut sebagai ikan air masin yang hidup di perairan lautan. Second, ikan air laut ni juga boleh berenang dan hidup bersendirian atau dalam secara kumpulan yang besar. Yang ketiga ialah ikan air laut juga biasanya disimpan di dalam akuarium untuk hiburan. Dan yang terakhir, banyak ikan air laut juga ditangkap untuk dijadikan makanan dan juga ditempatkan di aquaculture. Okay, based on the slide, kita ada 4 type of seawater fish. Okay, yang pertama ialah tuna fish, yang kedua sardine fish, yang ketiga salmon fish dan clownfish. Okay, the last part of me is about the recreational fishing activity, equipment and accessories. Okay, the first is rod. Rod ni digunakan untuk membengkok dan memberikan daya tahan atau daya tertentu semasa menarik ikan. Yang kedua ialah lure. Lure ni menggunakan pergerakan, getaran, kilat dan warna untuk umpan ikan, dan ia juga untuk menarik ikan sehingga tombak dapat ditembus ke dalam ikan atau sehingga ikan dapat ditangkap dengan tangan. Dan yang ketiga ialah hook. Hook ni ialah mata kail dan ia juga alat untuk menangkap ikan dan memasukkannya ke dalam mulut ikan untuk menarik badan ikan. Dan yang keempat ialah fishing line. Fishing line ialah tali yang digunakan untuk memancing. Biasanya fishing line ini berbentuk nipis dan panjang. Okey, kita perlu mencari fishing line yang mempunyai kekuatan putus, kekuatan sipul, ketahanan UV, ketahanan lelasan dan penglihatan. Kerana itu semua adalah atribut penting dalam fishing line. Okey, yang seterusnya ialah fishing reel. Okey, fishing reel ni adalah alat yang berbentuk silinder yang terpasang pada pancing yang digunakan dalam jalur pergulungan dan penyimpanan. Okey, fishing reel moden biasanya mempunyai kelengkapan yang membantu jarak dan ketepatan. Next is gaff. Okay, gaff is also the one of recreational fishing activity, equipment and accessories. Okay, gaff ni berbentuk tiang panjang dengan cangkuk tajam di hujungnya yang digunakan
digunakan untuk menikam ikan besar dan digunakan apabila berat ikan melebihi titik putus tali pancing. Okey, yang seterusnya ialah fishing net. Okey, fishing net ialah jaring untuk menangkap ikan dan ia juga diperbuat daripada benang yang agak nipis dan dikenali juga sebagai perangkap ikan. Next is bait. Okay, bait ni merupakan umpan, iaitu bahan yang digunakan untuk menarik ikan. Dan kita biasanya menggunakan cacing dan serangga. And the last one is tackle box. Okay, tackle box ni adalah kotak untuk menyimpan peralatan memancing. Assalamualaikum, my name is Sarah Fajirazi, entry number 1036. Today I want to present about recreational fishing equipment anatomy. Antara fishing rod anatomy. Pertama, bud, handle or grip, reel seat, reel lock, hook keeper, rod blank, guides dan tip-top guide. First, bud. Bud tempat untuk kita pegang biasanya getah atau logam yang dipasang di hujung pancing. Kedua, handle. Handle merangkumi reel seat dan grip. Ketiga, reel seat. Reel seat tempat untuk letak mesin. Keempat, reel lock untuk kita lock mesin. Kelima, hook keeper. Hook keeper penyambung batang. Keenam, rod blank. Rod blank batang kosong yang dipakai oleh pemancing. Ketujuh, guides. Dikenali sebagai cincin rod, adalah gabungan rangka dan cincin. Kelapan, tip-top. Bahagian atas logam di hujung tiang, garis terakhir sebelum masuk ke dalam air. Next, hooks anatomy. Point, barb, bend, gap, shank, eye. Cangkuk adalah alat untuk menangkap ikan sama ada dengan menyerang mereka di dalam mulut. First point, titik. Hujung tajam yang menembusi mulut atau daging ikan. Barb, tunjuran memanjang ke belakang dari titik yang melindungi ikan dari tidak terkena. Eye, mata, gelung di hujung cangkuk yang disambungkan ke tali pancing atau umpan. Bend and shank, bengkok dan cengkeram. Bahagian cangkuk yang menghubungkan titik dan mata. Last, gap, jurang, jarak antara batang dan titik. Different types of sinkers. Ball, star, wire sinkers, bean, barbitch, snapper, helmet, channel, spoon, barrel, speed shot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Nufatia binti Muhammad. My number matric 26 DUP 19F1011. Okay, the suitable location for recreational fishing activities at Fish Valley Fishing Resort, National Botanical Garden, Thai Fishing Village Fishing Resort, Natural Exotic Fish Fishing Resort, Sea Fishing in Pekang, Sea Fishing in Port Dickson, Tasik Berapahang, Kenyelik, Terengganu. Assalamualaikum, my name is Akila Afika binti Azhar. My matric number is 26 DUP 19F1001. Okey, untuk prosedur dan keselamatan untuk memancing, kini antaranya. Okey, yang pertama sekali, kalau kita memancing menggunakan boat, kita kena pakai jaket keselamatan. Itu yang paling penting lah. Tak kira lah kalau kita ni yang tukang bawa boat ke ataupun kita ni penumpang, kita kena pakai jaket keselamatan. Yang kedua, kita kena periksa kawasan perairan tu setiap hari. Perairan laut ke, sungai ke, kita kena check. Sebabnya dia boleh sebab cuaca ni boleh berubah kadang-kadang. Kita tak tahu keadaan ni macam mana. Okay, yang ketiga, jangan memancing di kawasan yang tidak dibenarkan. Selalunya kalau kawasan yang tidak dibenarkan ni, selalunya dah ada signboard macam do not entry, dilarang masuk dan sebagainya lah.
Kadang tu kawasan macam tu sebenarnya kadang untuk memelihara hidupan macam binatang liar, and then kadang ada yang tempat berbahaya lah untuk kita masuk lah, dan untuk kita memancing lah. Okay, yang keempat, okay, oleh kerana memancing ni ada banyak tempat kan, tak kira lah dekat mana-mana pun, macam sungai ke, laut ke. Okay, kadang kalau dekat luar negara, biasanya diorang mancing atas bongkah ais tau. So macam untuk keselamatan, kita tak boleh memancing dekat atas bongkah ais yang lama lah. Sebabnya takutlah macam dia crack ke, and then kita tiba-tiba boleh jatuh tenggelam dan sebagainya lah. Untuk faktor-faktor keselamatan macam tu lah. Yang kelima, kita kena bawa barang keselamatan tambahan seperti air, kita kena bawa radio ataupun telefon bimbit, kita kena bawa lampu sulur dan peta. Peta macam untuk kita tahu kat mana kita nak pergi mancing apa benda semua tu kan. Takut kita sesat. Okay. Kalau untuk air, untuk tenaga semua, takut kita ni dehydrate. Itulah. Macam kita kena bagi kita cukup air lah dalam badan. Ada lampu sulur, kalau macam ada setengah tu suka memancing waktu malam, telefon bimbit ataupun radio tu selalunya untuk kita memohon bantuan lah, tiba-tiba ada masalah ke dan sebagainya lah. Yang nombor 6, sentiasa memakai peralatan kaki yang sesuai dengan keadaan. Kita memancing, takkan kita nak pakai slipper, kita mestilah pakai kasut yang bersesuaian. Sebabnya takutlah kalau macam kita terkena mata kail ke dan sebagainya lah. Nombor 7, tetap kering, suam dan terlindung dari unsur-unsur sebagainya lah. Kita kena pastikan yang kita dalam keadaan yang selesa, pakai sesuai, and then kita kesihatan kita dalam keadaan yang baik lah. And then kita kena pakai pelindung matahari yang kalis air, sebabnya kalau kita tak pakai sunblock, nanti kita boleh dapat kanser kulit. Sebabnya memancing kan biasanya akan terdedah dengan cahaya matahari yang banyak. Jadi kita kena pakai tu lah untuk melindungi kulit kita. And then yang ke-8, guna langkah-langkah perlindungan serangga yang sesuai. Maksudnya kan ada ubat untuk kalau macam kita kena gigit nyamuk kan. Kalau tengah memancing tu kena gigit nyamuk. So kita kena adalah krim-krim dan sebagainya lah. Dan akhir sekali, nombor 9, jauhkan pisau pancing tajam dan tutup pisau apabila tidak digunakan. Okey, biasanya macam kan kita dah mancing, lepas tu dah dapat ikan sebagainya tangkapan kita. Macam kan biasanya ada benda tajam kan. Jadi macam nak elak benda-benda tu terkena dekat kita dan membahayakan orang lain, kita kena simpan dekat tempat yang betul lah. Traditional fishing activity, skill and technique. Number 1, there are many fishing technique and tactics for catching fish. The term can also be applied to method for catching other aquatic animals such as mollusks, shellfish, squid, octopus, and edible marine invertebrates. Fishing techniques include hand gathering, spear fishing, netting, angling, trapping, and traditional fishing technique. Recreational, commercial, and artisanal fishers use different techniques and also sometimes the same technique. Hand gathering. Hand gathering is a term used to define the collection of fish or shellfish by hand. This may take place in the intertidal area or at sea by snorkeling and diving. Hand gathering is carried out recreationally and commercially, mainly for shellfish. Bermaksud adalah menangkap ikan dengan tangan untuk menentukan koleksi ikan ataupun kerang. Ia biasanya berlaku di laut ataupun sungai, di mana tempat untuk snorkeling atau scuba. Spear fishing. Spear fishing is a method of fishing that has been used through the world for millennia. Early civilizations were familiar with the custom of spear fish from river and stream using sharpened stick. Spear fishing adalah kaedah memancing yang telah digunakan di seluruh dunia selama ribuan tahun. Tamadun awal sudah biasa dengan memancing menggunakan tongkat yang telah diasah untuk mendapatkan ikan.
Seterusnya adalah kaedah menjaring ikan dengan menggunakan jaring digunakan untuk memancing ikan. Jaring adalah alat yang terbuat daripada serat yang ditenun dalam struktur seperti grid. Jaring pancing biasanya berbentuk jerat yang dibentuk dengan mengikat benang yang agak nipis. Jaring awal ditenun daripada rumput, rami dan bahan tanaman berserat yang lain. Itu adalah jaring yang digunakan oleh orang terdahulu untuk memancing ikan. Selain itu adalah kaedah memancing dengan menggunakan joran, tali pancing dan mata kait untuk memancing ikan sama ada di sungai ataupun laut. Itu adalah kaedah orang zaman moden. Mereka menggunakan kaedah ini untuk memudahkan lagi memancing ikan. Orang pancing moden yang biasanya digunakan oleh orang sekarang yang dilengkapi dengan reels penangkap ikan. Trapping adalah kaedah memancing ikan dengan menggunakan perangkap di mana ikan tersebut mungkin terperangkap di dalam perangkap tersebut dalam keadaan hidup dengan memakan umpan-umpan yang disediakan oleh pemancing. Secara keseluruhannya, kaedah tradisional juga digunakan oleh orang terdahulu dengan menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan ikan untuk dimakan. Kaedah tersebut adalah seperti menggunakan joran, perangkap, kaedah lain lagi. Okay, next adalah konsep catch and release. Kita tangkap dan kita lepaskan. Okay, menangkap dan melepaskan ini adalah latihan dalam memancing rekreasi yang dimaksudkan sebagai teknik pemeliharaan. Setelah ditangkap, ikan-ikan tersebut tidak akan dirawat dan dikembalikan semula ke dalam air. Selalunya, pengukuran dan penimbangan ikan yang pantas diikuti dengan fotografi hasil tangkapan adalah bermanfaat. Okey, dekat sini maksudnya adalah catch and release tu kita tangkap dan kita lepaskan biasanya macam untuk kita ukur berat dia berapa, panjang dia berapa semua. And then kita angkat gambar, lepas kita lepaskan balik. Macam itulah. Tapi biasanya catch and release konsep ni kita menggunakan mata kail tanpa tongkat. Maksudnya kita guna mata kail je. Kita takkan guna tongkat lah untuk buat catch and release konsep ni. And then ini untuk mencegah penuaian stok ikan secara berlebihan dalam menghadapi pertumbuhan populasi manusia, tekanan memancing, and then kaedah dan teknik penangkapan ikan yang semakin berkesan, peraturan dan penguasaan penangkapan ikan yang tidak mencukupi, dan penurunan habitat. Okay. Nelayan sukan dia dah berlatih catch and release konsep ni dah banyak kali dah ada dalam beberapa dekad, termasuk dengan beberapa jenis ikan yang sangat tertekan. Okay. Catch and release konsep ni meningkatkan populasi ikan asli dengan membiarkan lebih banyak ikan tinggal dan berkembang biak di ekosistem. Maksudnya catch and release konsep ni kita biarkan ikan tu membiak lebih banyak lagi. Macam itulah. And then amalan ini memberi peluang untuk meningkatkan jumlah pemancing untuk menikmati memancing dan berjaya menangkap ikan. Biasanya macam kita saja-saja je lah. Kita tak tangkap ikan tu untuk jual ke, untuk makan ke tak. Tapi kita hanya untuk saja-saja je. Ada sesetengah yang macam tu lah jenis yang dia menggunakan catch and release ni, konsep ni hanya untuk saja-saja. Untuk sajalah, untuk macam rasa puas hati lah macam tu. Untuk rasa macam oh dah berjaya tangkap ikan macam tu. And then membebaskan ikan asli yang ditangkap ketika berada di Taman Nasional akan membantu memastikan bahawa menikmati peluang rekreasi ini berlangsung selama beberapa generasi yang akan datang. Maksudnya ini bolehlah jadi sukan atau hobi untuk saja-sajalah. Biasanya lepas kita dah tangkap tu, kita akan cepat-cepat lepaskan. Kita takkan biarkan ikan tu lama. Kita akan tangkap je, dah dapat je, kita akan terus lepaskan.
Macam tu je. And then apabila dilakukan dengan secara betul, kaedah tangkapan dan pelepasan menghasilkan kadar kelangsungan hidup yang tinggi. Tetapi menangkap dan melepaskan ikan berjaya dilakukan. Maksudnya dekat sini kelangsungan hidup untuk ikan itulah dia membiak dengan secara lebih banyak, secara lebih harmoni. Macam tu. Tapi kita dapat merasa lah, macam dapat tangkap ikan, lepas tu kita lepaskan balik.